أصحاب العظام شهدوا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarai wat dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, hendaklah bersegera oleh kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang dijanjikan, luasnya antara langit dengan bumi, disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah, ketika sempit, dan serta mereka itu menahan diri daripada kemarahan, wal qaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan, kebajikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada Islamu ghariban wa sa'uru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah pada orang yang asing. Alhamdulillah. Yang mati Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak kita, kemudian Jawatankuasa Masjid yang sama hadir, saudara yang sidang jemaah, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimahullah taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama sekali lagi pada pagi ini untuk kita sambung pengajian kita pasal yang ke-11, pasal ke-11, penutup adab murid dan usul mana sampai kepada makam al-baqa, makam kekal. Baik, kita lihat dia punya matan dulu. Matan ni agak panjang juga. Mata talabta iwadan ala amalin tulibat wujudil sidqi fih. Mata talabta iwadan ala amalin tulibat wujudil sidqi fih wa yakfi al-muribu wijdanus salamah la tatlub iwadan ala amalin lasta lahu fa'ilan yakfi minal jaza laka ala al-amali an kana lahu qabilan Iza arada an yuzhira fadlahu alaika khalaqa wa nasaba ilaika la nihayata limazamika in arja'aka ilaika wala tafrahu wala tafrahu madaihuka in azhara judahu alaika kun bil awsafi rububiyatihi muta'alliqan bi awsafi ubudiyatihi
ubudiyatika mutahaqqiqan. Mana'aka an tad'iya ma laysa lahu mimma lil makhluqin. Aqbihu laka an tad'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Kaifa takhruqu laka al awaid wa anta lahu tahriq min nafsika al awaid. Ma sya'nu wujudat talabi, innama sya'nu an turzaqa husnul adab, tuzhaka husnul adab. Ma tuliba laka syai'un mislu ittirari wala asra'a bil mawahibi ilaika mislu az-zillati wal iftiqar. Law annaka la tasilu ilaihi illa ba'dal fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasilu ilaihi abada. Walakin iza arada ay yuwassiluka ilaihi ghatta wasfika biwasbihi wa na'taka bina'atihi fawasalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Laula jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qubul. Anta ila hilmihi iza ta'tahu ahwaja minka ila hilmihi iza asaitahu. As-sitru ala qismaini, sitrun anil ma'siyati wa sitrun fiha. Wal 'amatu yatlubuta min Allah Ta'ala as-sitru biha khasyata sukuti martabihim indal khalqi. Wal khasatu yatlubuta min Allah as-sitru anhu khasyata sukutihim min nazara al-maliki al-malikil haqq. Man akramaka innama akrama fika jamil sitrihi. Walhamdu liman sataraka laisa alhamdu liman akramaka wasyakaraka. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alim wa laisa zalika illa maulakal karim. Hairun man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaih. La asyraka laka nurul yakin ra'aita al-akhirata aqrabu ilaika min an tarhala ilaih. Wa la ra'aita mahasinad dunya qad zaharat kasfatul fana'i 'alaiha. Ma hajabaka min Allah wujudul mawjud ma'ahu walakin hajabaka anhu tawahhamu mawjudin ma'ahu. Laula zuhuruhu bil mukawwanati ma waqa ilaiha wujudul absar. Law zaharat sifatuhu mahallat mukawwanatuhu azharu kulla syai'in li'annahu al-batin wa tawawjudu kulla syai'in li'annahu zahir. Abaha laka an tanzura ma fi mukawwanati wa ma azina laka an taqifa ma hu zawatil mukawwanati. Qul unzuru ma za fis samawati fataha laka babul ifham wa lam yakul unzuru samawati wa lam yakul zuru samawati li alla yadulluka ala wujudil ajram. Wal aqwanu sabitatun bisbatihi wa mamkuwatun bi ahadiyati zatihi. Bi ahadiyati zatihi. Panjang kan? Weh, nama cor tak? Poli-poli tidak cor kan? Baik, kita lihat maknanya. Baik, kita lihat maknanya yang pertama, mata talabta iwadun ala amalin tu libat wujudul sidqi bih.
Maksudnya apabila anda menuntut ganti apabila anda menuntut ganti atas sesuatu amalan, maka anda dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam amalan itu. Apabila anda dituntut ganti sesuatu amalan, maka anda dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam amalan tersebut. Bukan alam, amalan. Amalan itu. Wujud syirki fi. Wa yakfi muribu wujdanus salamah. Cukuplah bagi orang yang bimbang jika menemukan keselamatan. Cukuplah bagi orang yang bimbang jika menemukan keselamatan. Apa maksudnya tu? Nanti dia urailah. Ni dia ambil yang matan-matan tu. La tatlub iwadan ala amalin lasta lahu fa'ilan. Janganlah anda menuntut ganti atas amal yang bukan anda yang mengerjakannya. Janganlah anda menuntut ganti atas amalan yang bukan anda mengerjakannya. Apa maksudnya? Nanti diorang ada nanti belakang. Kita ambil yang mana-mana secara harfi dulu. Yakfi fil minal jazai laka ala amali an kana lahu qabilan. Cukuplah untuk anda sebagai balasan Allah atas amalan itu jika Allah Ta'ala berkenan untuk menerimanya. An kana fa, jika Allah Ta'ala in kana lahu qabilan. Bukan an tu. Kalau an tak sesuai masuk pada fi'il madhi. An biasa masuk pada fi'il mudhari'. Jadi kita baca in kana lahu qabilan. Yakfi minal jazai laka ala amali in kana qabilan. Gitu. Cukuplah untuk anda sebagai balasan Allah atas amalan itu jika Allah Ta'ala berkenan untuk menerimanya. Kan dia kata jika in lah. Jika Allah Ta'ala itu berkenan untuk menerimanya. In kana lahu qabilan. Iza arada ayyuzhira fadlahu alaika khalaqa wa nasaba ilaika. Apabila Allah Ta'ala berkenan menampakkan anugerahnya kepada anda, maka dia ciptakan dan memasyarakatkan amal kepada anda. Apabila Allah Ta'ala berkenan menampakkan anugerahnya kepada diri anda, maka dia menciptakan dan memasyarakatkan amal. Wa nasaba, memasyarakatkan, menasabkan. Nasab tu membangsakan, masyarakatkanlah nasaba. Amalan kepada engkau, pada engkau. La nihayata li mazamika in arja'aka ilaika wala tafrahu madahihuka in azhara judahu alaika. Tak ada habis-habisnya celaan atas diri anda jika Allah Ta'ala mengembalikan anda kepada diri anda sendiri, dan tidak habis-habis pujian kepada anda jika Allah Ta'ala menampakkan kemurahannya, bukan kemarahannya, kemurahannya kepada diri anda. Kemurahannya pada dirimu. Bahasanya dia macam bahasa sastra, payah bahasa dia. Maknanya di sebalik pada ayat-ayat ini ada dia punya rahsia-rahsia. Ini yang tersurat. Yang tersiratnya kita tengok syarahnya. Apa bondo yang dia nak sebut sebenarnya, kan? Kerana dia punya bahasa terlampau tinggi. Sebabnya kalau kita tak mengaji, kita tak faham. Sekali bahasa tak faham. Lepas seterusnya, kun bi awsafi rububiyati muta'allikan bi awsafi ubudiyatika. Mutahaqqiqan. Maksudnya itu kan, berpeganglah anda dengan sifat-sifat ketuhanan Allah dan nyatakanlah, nampakkanlah sifat-sifat perhambaan anda, sifat-sifat perhambaan diri kita. Bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Kun bi awsafi rububiyatihi muta'allikan bi awsafi ubudiyatihi mutahaqqiqan. Berpeganglah anda dengan sifat-sifat ketuhanan Allah
dan nyatakanlah, mana nampakkanlah sifat-sifat kehambaan diri anda sendiri. Mana'aka antadda'iya ma laysa laka mimma lil makhlukin. Maksudnya Allah SWT melarang anda mengakui sesuatu yang bukan menjadi milik anda, tetapi menjadi milik orang lain. Allah Ta'ala melarang kita mengakui sesuatu yang bukan menjadi milik kita, tetapi sebenarnya dia adalah menjadi milik kepada orang lain. Lil makhlukin ma laysa laka mimma lil makhlukin. Aqabihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Jadi apakah dia membolehkan anda mengakui sifatnya sedangkan dia adalah Tuhan sekalian alam? Sedangkan dia adalah Tuhan alam. Jadi apakah dia membolehkan anda mengakui sifatnya sedangkan dia adalah Tuhan sekalian alam? Boleh tak? Kaifa takhruqu laka al-awaid wa anta lam tahriq min nafsika al-awaid. Kaifa takhruqu laka al-awaid wa anta lam tahriq min nafsika al-awaid. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan boleh terhakis dari anda sedangkan anda belum mengikis kebiasaan-kebiasaan itu daripada diri anda? Bagaimana kebiasaan-kebiasaan boleh terhakis daripada diri kita sedangkan kita belum mengikis ataupun anda belum mengikis kebiasaan-kebiasaan yang ada pada diri anda? Ma sya'nu wujudut talabi innama sya'nu an turzaqa husnul adab. Ma sya'nul wujudul talabi innama sya'nu an tarzuqa husnul adab. Tidak ada sesuatu pun yang menuntut anda seperti hajat yang segera. Tidak ada sesuatu pun yang penting bukanlah keadaannya permohonan, tetapi digunakan adab yang baik. Itu macam mana? Yang penting sesuatu pun yang menuntut, yang penting bukanlah adanya permohonan, tetapi digunakan adab yang baik. Antar zuqa husnul adab. Ma tuliba laka syai'un mislu ittirari wala asra bil mawaib ilaika mislu az-zillati wal iftiqar. Tidak ada sesuatu pun yang menuntut anda seperti hajat yang segera. Tidak ada sesuatu pun menuntut anda seperti hajat yang segera. Wala asra'a bi mawaib ilaika mislu zillati iftiqar. Dan tidak ada mempercepatkan datangnya anugerah kepada anda seperti mempercepatkan kehinaan dan harapan. Itu macam mana? Dan tidak ada sesuatu, tidak ada yang mempercepatkan datangnya anugerah kepada anda seperti memperlihat kehinaan dan harapan. Kemudian lau annaka la tasilu ilaihi ila ba'dal fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasilu ilaihi abada. Lam tasilu ilaihi abada. Kemudian seandainya anda tidak dapat sampai mana hampir kepada Allah Ta'ala kecuali setelah hilangnya perbuatan-perbuatan keji anda dan pengakuan-pengakuan anda, maka anda tidak akan dapat sampai kepada Allah Ta'ala selama-lamanya. Ulang balik, seandainya anda tidak dapat sampai hampir kepada Allah kecuali setelah hilangnya perbuatan-perbuatan keji anda dan pengakuan-pengakuan anda, pengakuan-pengakuan kita lah, maka kita tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala selama-lamanya. Walakin tetapi iza arada aywassiluka ilaihi ghatta wasfika biwasfihi wa na'taka bina'tihi fa wasalaka ilaihi mimma minhu ilaihi la bima minka ilaihi. Tetapi apabila Allah Ta'ala berkehendak membuat anda sampai kepadanya, dia menutupi sifat anda dengan sifat-sifatnya Allah dan memberi anda sifat dengan sifat-sifatnya Allah.
dan beri anda sifat dengan sifat-sifat Allah. Jadi anda sampai kepadanya adalah disebabkan anugerahnya. Maknanya pawasalaka, pawasalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaika. Jadi apabila anda sampai kepadanya adalah sebabkan anugerahnya kepada anda dan bukannya kerana amalan yang anda tunjukkan kepadanya. Jadi anda sampai kepadanya Allah adalah sebabkan anugerahnya Allah kepada anda, bukannya kerana amalan yang anda tunjukkan kepada Allah Ta'ala. Tinggi bahasa ni. Laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Seandainya tidak ada keampunan daripada Allah, nescaya tidak ada amalan yang patut diterima oleh Allah Ta'ala. Seandainya tidak ada keampunan daripada Allah Ta'ala, nescaya tidak ada amalan yang patut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Laula jamil sitrihi lam yakun amalun ahlul qabul. Atta ila hilmihi iza ata'tahu ahwaja ilaika ila hilmihi iza asaitahu anta ila ilmihi iza ata'tahu ahwaja minka ila ilmihi iza asaitahu. Anda lebih mengharapkan kemurahan hati Allah Ta'ala ketika melakukan ketaatan kepadanya berbanding harapan anda kepada kemurahannya ketika anda menderhaka, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. As-sitrun ala qismaini, sitrun anil ma'siyati wa sitrun fiha. Bermula tutupan itu ada dua jenis, iaitu tutupan daripada maksiat dan tutupan dalam maksiat. Tutupan ada dua. Tutupan itu terbagi dua. Pertama sitrun, mana sitrun tutupan lah. Pertama tutupan daripada mengerjakan maksiat. Yang kedua tutupan dalam maksiat. Wal amatu yatlubuna min Allah Ta'ala as-sitru fiha khasyata sukuti martabatihim indal halqi. Orang awam memohon supaya Allah Ta'ala menutup di dalam maksiat kerana bimbang jatuh martabatnya di sisi pandangan mata masyarakat. Orang awam memohon kepada Allah Ta'ala menutup di dalam mengerjakan maksiat tadi kerana bimbang takut martabatnya jatuh di mata masyarakat. Kemudian wal khassatu yatlubuna min Allah Ta'ala as-sidra anhu khasyata sukutihim min nazara al-maliki al-malikil haq. Sedangkan orang pilihan orang yang tingkatan tinggi memohon supaya Allah Ta'ala menutup mereka daripada melakukan maksiat kerana bimbang jatuh di mata Allah. Lepas daripada perhatiannya Allah. Sedangkan orang-orang pilihan, orang-orang martabat tinggi memohon supaya Allah Ta'ala menutup mereka daripada melakukan maksiat kerana bimbang jatuh di mata Allah, bukan daripada mata manusia. Kemudian man akramaka inama akrama fika jamil sitri falhamdu liman sataraka laisal hamdu liman akramaka wasyakaraka wasyakaraka. Baik. Kalau ada orang memuliakan anda, sebenarnya dia memuliakan baiknya penutupan Allah kepada diri anda. Kalau ada orang memuliakan kita, sebenarnya dia memuliakan baiknya penutupan Allah Ta'ala daripada diri kita. Maksudnya, seandainya orang mengetahui kelakuan buruk yang anda sembunyikan, tentu dia tak akan memuliakan kita. Tentu dia tak mulia kita. Kalau dia nampaklah keburukannya daripada kita lah, tentu. Tapi Allah Ta'ala tutup keburukan tadi, kan? Yang orang nampak baik je, hati orang puji tu, kan? Itu yang kita takut tu. Baik.
Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bighaibika alimun wa laysa zalika illa maulakal karim. Ila maulakal karim. Oleh itu, pujian adalah hak zat yang menutupi anda dan bukan hak orang yang memuliakan dan berterima kasih kepada anda. Betul tak? Walhamdu liman sataraka laisa alhamdu liman akramaka wa syakaraka. Itu dia. Alapan dia tu lah. Walhamdu liman sataraka laisa alhamdu liman akramaka wa syakaraka. Oleh itu pujian adalah hak zat yang menutupi anda dan bukan hak orang yang memuliakan dan berterima kasih kepada anda. Kemudian ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alim wa laysa zalika illa maulal karim. Sahabat sejati adalah orang yang mengetahui akan aib anda. Sahabat yang begitu tidak ada kecuali Tuhan yang Maha Mulia. Sahabat sejati adalah orang yang mengetahui akan keaiban kelemahan kita. Sahabat yang begitu tidak ada kecuali Tuhan yang Maha Mulia. Illa maulal karim. Mana Allah Ta'ala lah sahabat kita. Sebenarnya lebih tahulah segala kelemahan kita, keaiban kita kan, pekung kita kan. Allah Ta'ala je tahu. Jadi Allah Ta'ala tutup kalau kepekung kita tu, tidak orang nampak baik. Orang lain semua nampak baik. Sebenarnya yang tahu kita dengan Allah Ta'ala je tahu. Betul tak? Seterusnya, lau asyraka laka nurul yakin la ra'aita al-akhirata aqrabu ilaika min an tarhala ilaik. Lau asyraka laka nurul yakin la ra'aita al-akhirata aqrabu ilaika min an tarhala ilaik. Kemudian sebaik-baik orang yang anda ikuti mana guru adalah orang yang memerhatikan anda. Maksudnya melebihkan anda daripada orang lain, bukan kerana sesuatu yang anda berikan kepadanya. Sebaik-baik orang yang anda ikuti mana guru adalah orang yang memerhatikan anda, maknanya melebihkan anda daripada orang lain, bukan kerana sesuatu yang anda berikan kepadanya. Wala ra'aita mahasinad dunya qad zaharat kasfatul fana ilaih. Seandainya cahaya keyakinan anda cemerlang sehingga menerangi hati anda, tentu anda melihat akhirat itu lebih hampir untuk dijalani, dan keindahan dunia nampak seolah-olah disebabkan oleh akhirat. Maknanya keindahan dunia tertutup lalu hilang sama sekali daripada pandangan yang menakjubkan anda daripada Allah Ta'ala. Maksudnya tidak dapat melihat Allah. Bukanlah adanya makhluk Allah, kerana tidak ada sesuatu pun menyamai dengannya. Kerana sesuatu pun tidak ada sesuatu pun yang menyamai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Kemudian yang menghalang anda padanya hanyalah sangkaan. Ma hajabaka an Allah wujudul mawjud ma'ahu walakin hajabaka anhu tawahumu mawjudin ma'ahu. Yang menghalang anda daripadanya hanyalah sangkaan anda perkara yang wujud bersamanya. Yang menghalang anda daripadanya Allah hanyalah sangkaan adanya perkara yang wujud bersamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Lau zaharat sifatuhu mahallat mukawwanatuhu. Andai adanya wujud kerana wujud Allah. Seandainya Allah Ta'ala tidak kelihatan pada semua makhluk, tentu tidak ada penglihatan yang jatuh pada makhluk itu. Artinya tidak dapat melihat makhluk kerana semuanya ada. Tidak dapat melihat makhluk kecuali semuanya ada. Azhara kulla syai'in li'annahu batinun. Adanya wujud kerana wujud Allah. Seandainya sifat-sifat Allah Ta'ala kelihatan, saya musnah semua makhluk. Kemudian Allah Ta'ala memperlihatkan segalanya sehingga boleh dilihat kerana dia mempunyai sifat-sifat batin.
azharu kulla syai'in li'annahu batin wa tawawujudu kulli syai'in li'annahu zahiru. Dan Allah Ta'ala melipat wujud sesuatu, segala sesuatu, kerana dia mempunyai sifat zahir. Maksudnya kalau ada makhluk yang dianggap nampak wujudnya, berarti ada dua yang mempunyai sifat yang zahir. Itulah Allah Ta'ala dan juga makhluk. Abaha laka an tazura ma fi mukawanati wa ma azina laka an taqifa ma azawatil mukawanati. Abaha laka an tazura an tanzura ma fi mukawanati wa ma azina laka an taqifa ma azawatil mukawanati. Kemudian Allah Ta'ala membolehkan anda, malah menganjurkan merenung mengenai kewujudan makhluk, tetapi tidak diizinkan anda berhenti di samping zat-zat makhluk. Artinya anda, sehingga anda terus lupa kepada Allah yang telah menciptakan sekalian dunia ini. Jadi sibuk tengok makhluk sedangkan lupa pada Allah. Ini betul boleh. Kita lihat makhluk itu supaya ingat pada Allah, bukan tengok makhluk sampai lupa pada Allah. Macam tu. Itu maksudnya lah. Abaha laka an tanzura ma fi mukawanati wa ma azina laka an taqifa ma azawatil mukawanati. Mukawanati mana makhluk lah. Mukawanati. Seterusnya, qul unzuru ma za fis samawati. Qul unzuru ma za fis samawati. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, perhatikanlah dan fikirkan apa yang terdapat di langit. Dalam ayat surah Yunus ayat 101, fataha laka babal ifham. Nasaya Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu kepahaman kepada diri anda. Walam yakul unzuru samawati li'alla yadulluka ala wujudul ajram. Tetapi Allah Ta'ala tidak berfirman lihatlah langit supaya anda mengerti bahawa Allah Ta'ala tidak menunjukkan kepada anda akan wujudnya jirim, ataupun benda-benda. Tetapi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tidak kata walam yukilil unzuru, tetapi Allah tidak berkata unzuru samawati, lihatlah kepada langit. Tujuannya supaya apa? Supaya anda mengerti bahawa Allah Ta'ala tidak menunjukkan kepada anda akan wujudnya jirim. Tapi Allah Ta'ala suruh lihat tadi supaya kita nampaklah, oh jirim ni wujud kerana adanya Allah Ta'ala. Kemudian wal aqwanu sabitatun bi isbatihi wa mamhuwatun bi ahadiyati zatihi. Semua makhluk itu tetap sebab ditetapkan oleh Allah, dan semua makhluk itu musnah kerana keesaan zat Allah Ta'ala, kerana keesaan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pendahuluan tambah sikit. Pasal ini mengandungi penutup kepada pasal-pasal terdahulu yang mengandungi penjelasan Syekh Ibn Athaillah kepada para murid. Dalam pasal ini terdapat perbicaraan yang di dalam tentang adab-adab orang yang menempuh perjalanan menuju kepada Allah Ta'ala. As-sa'irina ila Allah. As-sa'irin, alif lam sin alif hamzah ra ya nun. As-sa'irin, orang yang berjalan ila Allah Ta'ala. Jadi pasal ini tuan-tuan, dia berbicara tentang adab-adab orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Syekh menutupnya dengan perbicaraan tentang makam yang berjaya ditujui oleh orang yang menuju kepada Allah Ta'ala. Mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang telah usul, telah sampai kepada makam baqa', makam kekal, selepas daripada makam fana' binasa. Ada makam baqa', makam fana' kan, binasa kan. Nanti apa benda makam baqa' fana' ni nanti ada di halaman seterusnya nantilah, ataupun dalam bab seterusnya. Ulasannya, penjelasan lanjut adalah sebagaimana di bawah. Ulasan daripada matan tadi, mata talabta iwadan ala amalin tulibat wujudus sidqi fih
wa yakfi al-muriba wijdadus salamah. Maksudnya apabila anda menuntut ganti atas sesuatu amalan, maka anda dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam amalan tersebut. Cukuplah bagi orang yang bimbang jika menemukan keselamatan. Okey, kemudian ada nombor 102 di bawah tu. Orang yang meminta pahala di atas amalannya, berarti dia ragu terhadap janji Allah. Orang yang meminta pahala daripada amalan yang dia buat, berarti dia ragu terhadap janji Allah Ta'ala. Apabila orang yang ragu seperti ini diberi keselamatan daripada kemurkaan Allah, dan itu sahaja sudah lebih daripada cukup. Bagi orang yang ragu seperti ini diberi keselamatan daripada kemurkaan Allah Ta'ala, dan itu saja sudah cukup bagi dia. Yang penting bagi kita ialah beramal bersungguh-sungguh, hanya kerana Allah. Jangan kita beramal demi kepentingan nafsu, baik urusan dengan urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kemudian memang berdoa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut dalam Quran, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan doa kamu semua. Surah Al-Ghafir ayat 60. Tetapi permohonan atau doa itu jangan dihubungkan dengan amalan. Sebaliknya hendaklah berdoa kerana semata-mata diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa hanya semata-mata perintah Allah Ta'ala, bukan berdoa kerana amalan tadi. Tetapi permohonan dan doa jangan dihubungkan dengan amalan kita. Sebaliknya naklah berdoa kerana semata-mata diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita tengok atas balik. Jadi pada asalnya manusia dituntut beramal tanpa melihat kepada amalannya. Kesempurnaan itu ialah seseorang tidak memohon ganjaran daripada Allah di atas amalan yang dilakukannya. Sebaliknya beramal semata-mata kerana melaksanakan ubudiyah, kehambaan dirinya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun antara sunnah Allah ialah memberi ganjaran kepada hamba-Nya beramal. Itu sudah menjadi sunnatullah. Siapa yang beramal, Allah Ta'ala bagi pahala. Aku bagi pahala, kata Allah. Janji aku bagi pahala lah. Tapi kita sebagai hamba, kita beramal tadi bukan kerana amalan tadi. Bukan kerana kita nak pahala. Itu martabat tinggi tu. Tapi kalau kita minta pahala, boleh juga, tak salah pun. Minta syurga, salah ke? Tak salah pun kan? Wa adkhilna minal jannah, masukkan kami ya Allah dalam syurga. Tak? Semua minta syurga. Ada yang minta syurga, tak minta syurga kan? Tak ada kan semua minta syurga. Semua minta kata pahala Allah Ta'ala. Tapi kalau ikut di sini makam orang tasawuf kan, kedudukan orang sufi ni kan, kita beramal tanpa melihat kepada amalan. Jadi pada asalnya manusia dituntut beramal tanpa melihat pada amalannya. Kesempurnaan itu ialah seseorang tidak memohon ganjaran daripada Allah di atas amalan yang dilakukannya. Sebaliknya beramal-amal semata-mata kerana Allah Ta'ala, kerana melaksanakan ubudiyah, perhambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau bagaimanapun antara sunnatullah, dia memberikan ganjaran kepada hamba-Nya yang beramal. Itu memang sifat Allah bagi pahala siapa beramal. Tapi dengan niat, dengan syarat niat ikhlas kepada Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu belanjakan, maka dia akan menggantikannya semula untuk kamu. Adab anda ialah melihat seolah-olah amalan anda ditolak. Bahkan anda takut kepada balasan. Kerana orang yang melakukan amalan dalam keadaan riak, bukan saja ditolak amalan yang dilakukan oleh itu, bahkan juga dikenakan balasan kerana melakukannya dalam bentuk sedemikian rupa. Nanti kita masuk bawah tu lah. Kumpulan ni contoh orang riak bawah tu. Riak amalan ada 3 jenis.
3 jenis gulungan: dermawan, qori, dermawan, dan berjihad fisabilillah kan. Ada 3 gulungan yang amalan ditolak tu. Kenapa? Ada riak. Nanti kita masuk penjara. Sikit yang itu yang masuk tu tadi. Ya, mana? Mana tadi dan apa saja kamu belanjakan, maka dia akan menggantikan semua apa masuk itu. Apa saja yang kamu belanjakan, maka dia akan menggantikan semula. Ma'anfaqtum syai' fa huwa yulifuh. Mana pahala lah. Dia ganti pelbagai bentuk ganti, sama ada pahala ataupun digantikan dengan harta yang lain. Harta lain lah diganti, kan? Apa saja kita infak pada Allah, Allah Ta'ala gantilah. Sama ada ganti dalam bentuk harta yang lain, kan, ditambahkan harta itu, ataupun pahala lah. Pahala salah, kan? Bayangkanlah ayat, kan ayat Quran tu, masalul lazina yunfiquna fi amwalihim, perumpamaan orang-orang menginfakkan hartanya pada Allah, kama sali habbatat sab'a sanabil, apakah seperti satu biji benih yang akan menumbuhkan 7 tangkai. Daripada 7 tangkai itu, setiap tangkai 100 biji, kan? Mana 7 kali ganda pahala hasil pada kita infakkan harta pada orang salah satu kali infak. Itu mana pelbagai bentuk balasan, sama ada Allah Ta'ala bagi harta ke, limpahkan harta lagi banyak ke, dan sebagainya. Itu pulanglah pada Allah Ta'ala macam mana bentuk dia nak bagi. Ketenangan pun, hidup tenang kan pun, itu salah satu balasan juga. Balasan baik Allah Ta'ala beri kita, kan. Bagus, insyaAllah. Itu je. Ya, ini kita ambil sikit. Kau takkan tak baca langsung lah, kan. Muka surah apa? Berwirid dalam solat sudah. Zikir nyaring, berzikir cara nyaring, masuk Yasin, doa secara berjamaah, bersalam selepas solat. Dua 211 nombor 3. 211. Macam kau sedang ke belakang balik. Tak. 21. 216. 216. Oh, kematian tahlil itu, ya? Pak tahlil, kan? Kundi arwah tu. 4 ke 10, kan? Kundi arwah tu yang dibuat hari ke-3, 7, 10, 20, 100, kan? Selepas kematian tu. Okey. Kenduri, kita lihat muka surat 215 belakang. B. Kenduri hari ke-7, ke-3, ke-7, ke-20, 40 dan 100. Imam Sayyuti menyebutkan dalam kitabnya Al-Hawi, juzuk kedua, muka surat 178. Inna Tawus qala innal mauta yuftanuna fi kuburihim saman wa fakanu yastahabuna ayutimu anhum tilkal ayam ila an qala an Ubay ibnu Umair qala yuftanu rajulani mu'minun wa munafiqun fa amal mu'minu wa yuftanu saman wa amal munafiqu yuftanuna arba'ina sabahan. Sesungguhnya Imam Tawus, ini salah seorang para imam tabi'in, berkata, seorang yang mati akan beroleh ujian daripada Allah Ta'ala dalam kuburnya selama 7 hari. Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sama'an. Lapas Arabnya lah. Sesungguhnya orang yang mati, seorang yang mati akan beroleh ujian daripada Allah Ta'ala dalam kuburnya selama 7 hari. Fakanu yastahabuna ayutimuna anhum tilkal ayam. Maka mereka mengistifhabkan
Mana menggalakkan untuk mengadakan jamuan makan sedekah untuknya selama hari-hari tersebut. Tilkal ayam, hari-hari tersebut. Sahabat Ubaid Ibn Umair berkata, yuftanu rajulani mu'minun wa munafiqun. Seorang mukmin dan orang munafik sama-sama akan mendapat ujian dalam kubur. Fa'almal mu'minu fayuftanuna sab'an. Bagi orang mukmin akan boleh ujian selama 7 hari. Fa'amal munafiqun fayuftanuna arba'ina sabahan. Sedangkan orang munafik mendapat ujian selama 40 hari, 40 pagi. Selama 40 pagi, sabahan pagi dah. Baik, keterangan maksud kalimat pakanu yastahabun atau mereka mengistishabkan, menggalakkan, dalam keterangan di atas adalah para sahabat pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan, untuk melaksanakan perkara tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tahu perkara itu dan mengakuinya. Sebenarnya Nabi pun tahu. Dan Nabi mengakui dan Nabi tidak membantah. Dalam kitab Al-Hawi juzuk kedua 194 juga disebutkan, inna sunnatul it'am sabati ayyamin balagani annaha mustamiratu ila al-an bi Makkah wal Madinati. Fazahiru annaha lam tutrak min ahli sahabati ila al-an wa annahum akhadhuha khalafan min salafin ila sadril awal. Sesungguhnya sunatnya bersedekah memberi makan selama 7 hari telah sampai kepadaku, kata Imam Suyuti. Ia berterusan sehingga sekarang di Mekah dan juga Madinah. Secara zahirnya ia tidak ditinggalkan daripada melakukannya. Fazahiru annaha lam tutrak min ahli sahabati. Daripada masa sahabat sehingga sekarang, ilal an, sehingga sekarang. Dan mereka melakukannya sebagai tradisi diambil daripada ulama salaf sejak daripada generasi pertama ila sadr awal, sejak generasi pertama itulah generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Keterangannya, amalan bertali selama 7 hari tidak pernah ditinggalkan sejak zaman sahabat sehinggalah pada zaman Imam Suyuti radhiyallahu taala anhu. Faedah, orang yang melarang membuat tali pada hari ke-3, ke-7, ke-20, ke-40, ke-100 selepas kematian berdalilkan bahawa ia tidak pernah dilakukan oleh Nabi dengan para sahabat. Benar dan Nabi dan sahabat tidak melakukannya. Untuk hari ke-3 dan ke-7 sudah dijelaskan, ia pernah dibuat di zaman sahabat. Mana hari ke-3 dan ke-7 sudah jelaskan. Ia pernah buat di zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Persoalannya, apakah ada satu dalil Nabi dan para sahabat pernah melarang membuat tahlil pada hari ke-3, ke-7, ke-20, ke-40 dan ke-100 selepas kematiannya? Ini persoalanlah. So, adakah dalil? Apakah ada dalil yang melarang? Apakah ada satu dalil Nabi dan para sahabat yang pernah melarang buat tahlil? Tapi yang ada nyatakan boleh kan? Ke-3 dan ke-7. Ke-20 tak jumpa lagi kan? Tanya 20, 40 tak jumpa lagi. Gitu. Kemudian jika Nabi dan para sahabat tak pernah melarang membuat demikian, maka melarang orang lain melakukannya termasuk dalam perkara bid'ah. Apa-apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat adalah termasuk dalam kumpulan at-tarku. Lihat kembali pembahasan at-tarku di awal bab ini. Al-tarku, tarku mana tinggal. Tarku ni benda ditinggalkan oleh Rasulullah lah, at-tarku. Kemudian haul. Haul ke haul? Haul ni hari memperingati orang dah mati. Haul kan? Kan biasa kalau kita jumpa kan iklan-iklan haul kan. Apa benda lah haul ni? Kan? Yang kita tahu cukup haul ni cukup genap setahun. Cukup haul kan? Cukup nisab, cukup haul. Boleh keluar zakat. Jadi apakah mana haul? Haul ialah hari memperingati orang yang telah meninggal dunia. Dirga haru. Istilah tu. Apa istilah tu? Zul. Haji Zul. Ingat orang mati ni. Yang biasalah.
Dirgahayu. Dirgahayu. Dirgahayu ke dirgahayu apa dia dah. Dirgahayu. Mana ingat orang mati. Okey. Arab dia sebut haul. Mana tentang ingat kepada si mati setelah berlalu setahun. Al-haul. Okey, Imam As-Suyuti dalam Syarah As-Sudur menyebutkan wayah seperti mana yang dinyatakan oleh Imam Baihaqi dalam Dalail Al-Nubuwat. Dalail mana ada dalil-dalil kenabian. Yang nukilkan daripada Al-Waqidi, akhrajal Al-Baihaqi anil Waqidi, Al-Waqidi qala kana Nabi SAW yazuru asy-syuhada bi Uhud ala kulli haulin wa iza balaga as-sa'ba rafa'a sautahu fa yaqulu assalamu alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbadar. Summa Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu kulla haulin yaf'alu misla zalika. Summa Umar bin Khattab, summa Utsman radhiyallahu ta'ala anhuma. Diriwayatkan daripada Imam Baihaqi daripada Al-Waqidi, dia berkata Nabi SAW pernah menziarahi para syuhada di Medan Uhud pada setiap haul, mana genap setahun. Mana genap setahun ziarah, genap setahun ziarah. Kan? Haul, Ketika baginda sampai ke lembah tersebut, baginda mengangkat suara baginda yang mulia seraya berkata, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar." Kesejahteraan sentiasa bersama dengan kamu atas kesabaran kamu dahulu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan kamu ini ataupun kesudahan itu. Kemudian perbuatan baginda itu dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar pada setiap haul. Kemudian diteruskan oleh Sayyidina Umar, Ibn Khattab dan juga Sayyidina Utsman. Jadi mereka akan pergi ke makam syuhada dan mereka akan baca macam tadilah, macam Nabi baca. Nabi sebut Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Kemudian di bacaan tahlil, tasbih, tahmid, takbir dan baca Quran, bacaan tahlil, tasbih, tahmid, bacaan takbir dan baca Quran yang dilakukan semasa majlis tahlil adalah mendapat ganjaran yang banyak seperti disebutkan dalam banyak hadis. Wallahu a'lam bissawab. Renungan pada itu. Belakang tu panjang lagi tu. Itu saja perbincangan kita pada pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Taala melimpahkan nikmat yang banyak pada kita serta diberikan keselamatan, kesihatan dan sebagainya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina sadiqa wa ma'lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasi'an ya bataya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftahna abnarif. Allahumma arfa'na al-bala wal ghala wal waba wal fasha wal munkar wal fitan wa ta'un wa su'ul muhtalifati ma zahara minka ma batan min baladina haza khasah wa min budal muslimika fa wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yasha' wa min du'ain la istajaba laha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.